Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video 4.2 ni saya nak tunjukkan cara untuk buat rojak daging. Daging yang saya guna ialah daging cincang dengan dengan perut ya, daging cincang dengan bahagian perut. Biasanya rojak daging ni dibuat dengan kaki lembu di Pantai Timur, sebab tu dia dikenali sebagai rojak kateh. Orang Cina panggil dia sup merah. Rasa utama rojak ni ialah manis, masam dan pedas. Jadi ramuan dia, ni dia ramuan dia. Kita ada gula putih 2 cawan ya, untuk 1,5 kilo daging. Gula putih 2 cawan, air asam jawa 1 cawan, asam keping dalam 4 keping ya. Gula Melaka 6 ketul, gula pasir 2 cawan, lada giling setengah cawan. Lada setengah cawan ya. Garam 4 sudu. Dan daging ni kita potong iris lebih kurang dalam 1 cm halus ya. Kita kalau boleh kita buat kecil buat kecil. Yang bahagian perut ni kita potong panjang. Yang bahagian daging lain tu, lagi cincang tu, kita buat berketul kecil je. Air asam jawa tadi 1 cawan ya, 1 cawan. Apa lagi yang tinggal sini? Gula 2 cawan, gula Melaka 6 ketul, cili setengah cawan, cili giling. Gula Melaka ni kita rebus, cairkan dahulu supaya kita tak mahu ada yang berketul campur pasir ke apa. Kita nak dia betul-betul bersih ya. Kemudian saya hiris daging lebih kurang 1 cm tebal dia. Ini perut kita buat panjang, tapi kita potong juga biar jadi kecil ya. Kemudian daging cincang semua kita ambil, lemak pun kita ambil, sebab satu daripada sifat rojak ni ialah lemak dia banyak dan dia ada rasa ya, sebab dicampur dengan semua sekali tu. Jadi semua daging tu 1,5 kilo kita masukkan dalam kuali, dalam periuk. Kemudian kita campur air lebih kurang 2 jug ataupun 2 kolek. Kita perlukan banyak air sini sebab kita nak panaskan lama, sebab kita nak sehingga daging tu empuk. Lepas kita campur air, kita campurkan semua bahan-bahan tadi. Ini asam keping tadi, air asam jawa, gula, garam, garam 4 sudu ya. Garam 4 sudu, gula 2 cawan, cili giling setengah cawan. Semua kita kacau. Kemudian saya kata tadi gula Melaka kita cairkan dahulu. Itu saya campur air, saya panaskan. Cuka 2,5 cawan, banyak ya, 2,5 cawan. Sodep ni saya letak 7 sodep semua sekali, tapi lebih kurang dalam 2,5 cawan. Jadi cuka yang saya gunakan ni adalah cuka tiruan ya. Boleh juga guna cuka asli yang dibuat daripada beras tu.
kita campurkan semua sekali, termasuk gula Melaka yang telah dicairkan. Dan kemudian kita panaskan. Jadi di sini, okey, ini saya masukkan gula Melaka. Kalau dalam keadaan biasa pun, kalau kita masak macam ni, sebab dia dah terlalu masam, ada manis dia ada, pedas dia ada, tiga ni sebenarnya kemudian kita panaskan. Masakan ni sebenarnya kita boleh simpan aja dalam bekas, dekat luar, dan dia tak akan rosak. Seminggu 2 minggu dia boleh tahan lagi. Tapi untuk tahan lebih lama, kita akan balangkan. Bila kita balangkan nanti, dia akan tahan sehingga 2 atau 3 tahun. Tapi rojak ni memang tak akan tahan selama tu, sebab kita memang akan makan habis. Kalau di rumah ni sebenarnya 2 kilo tu, kalau anak-anak balik satu kali makan saja. Okay. Kemudian kita panaskan. Kacau bermula. Kemudian bila panasan nanti tak perlu kacau dah, sebab kita dah guna banyak air. Jadi bila kita panaskan, kita nak panaskan sampai daging tu empuk. Jadi kalau kita gunakan periuk, pemanasan cara biasa, dia ambil masa lebih kurang 90 minit. Lepas pada dia mendidih tu, teruskan panasan selama 90 minit. Kemudian cek, kalau belum empuk lagi, teruskan pemanasan. Tapi biasanya 90 minit tu dah cukup. Macam saya di sini, saya gunakan periuk, tekanan, pressure cooker. Jadi bila kita guna pressure cooker, waktu pemanasan tu kita dah jimat separuh. Jadi saya tak perlu panaskan selama 90 minit, sebab saya guna periuk tekanan. Jadi saya panaskan cuma 45 minit selepas pada mendidih. Lepas dah keluar wap tu, 45 minit, dia dah cukup. Daging tu akan empuk dan dia semua sekali tu akan jadi serasi. Jadi masa pemanasan tu, sebelum mendidih tu, maknanya pastikan tudung tu kita lock betul-betul. Dan bahagian batu untuk tekanan tu, dekat wap keluar tu, pastikan dia tak tersangkut. Jadi kita panaskan sehingga dia mendidih. Apabila batu timbangan tu berputar, baru kita start kira masa. Jadi untuk masakan yang ini, saya panaskan selama 45 minit. Bila kita guna periuk tekanan, sebenarnya apa yang berlaku di dalam periuk tu, sebab dia tertutup betul-betul, dia akan jadi tekanan tinggi. Disebabkan oleh ditekan oleh pemberat tu, tekanan tu adalah berkait dengan pemberat tu. Jadi yang inilah tekanan 1 pound ya. Sebab pemberat tu ialah 1 pound. Jadi bila buat air keluar, kita boleh dengar bunyi air tu, wap tu keluar, dan kita boleh nampak semburan wap. Tapi jangan letak tangan jangan terkena kulit kita wap tu, sebab wap tu sangat panas. Sebab di dalam ni tekanan tinggi, suhu dia mencecah 114 hingga 124 darjah Celsius. Sebab tu daging jadi cepat empuk. Sebab bila tekanan tinggi, takat didih jadi makin tinggi, lebih tinggi. Jadi wap yang keluar tu adalah wap yang sangat panas. Kalau kita guna periuk biasa pun tak apa, maknanya kita panaskan selama 90 minit. Okay. Cuma beza sekarang jangka masa pemanasan je. Okay. Jadi bila dah pusing macam ni, kita kira start timer 45 minit. Jadi adakah kita perlu
membalang nanti menggunakan periuk tekanan, sebenarnya untuk masakan ni tak perlu, sebab walaupun dia daging tapi kita dah guna cuka yang banyak, cuka lagi asam jawa lagi asam keting lagi, jadi pH dia dah turun sehingga 2.3, iaitu sangat berasid. Dan disebabkan oleh sangat berasid tu, sebenarnya tak ada kulat, tak ada yeast ataupun bakteria yang akan hidup dalam ni. Okay, bila dah kita siap dah, tutup api, cukup masa tutup api, jangan buka terus tudung tu sebab tekanan dalam tinggi. Kita mesti lepaskan dulu gas tu, wap tu, sehingga tekanan balik kepada 1 atmosfera. Jadi yang saya buat ni, saya tolak dengan pisau dan jauh-jauh supaya wap dia tak kena pada kulit, dan dia akan keluar, ambil masa sampai habis wap tu keluar, barulah kita tunggu sekejap, baru kita buka tudung ni. Okey, jadi kita biarkan wap tu terus keluar dan tunggu sebentar ya. Dan pastikan wap yang keluar tu kita tak sala ke arah kita sendiri ya. Sebab nanti kalau kena wap tu memang melecur. Sebenarnya bila kita tengok periuk tekanan dia memang selamat, sebab tudung ni pun dia macam lock kan, dia lock. Tapi bila kita tengok rupa dia ni, kita macam bimbang, takut dia meletup lah apalah. Sebenarnya tak berlaku. So, kita boleh gunakan dengan selamat tanpa was-was ya. Jadi kalau gunakan yang elektrik pun boleh, tak ada masalah. Elektrik ataupun yang manual macam ni. Jadi untuk membalang yang gunakan periuk tekanan, saya akan gunakan periuk yang sama ya. Periuk yang saya gunakan untuk masak ni juga saya gunakan untuk balang, sebab saiz dia besar. Jadi kalau nak dapatkan periuk tekanan niat untuk guna untuk balang, cuba dapatkan yang besar ya. Jangan beli yang kecil, sebab yang kecil ni kita tak dapat muat banyak. Okay, ini dia, saya dah buka tudung. Rupa sup merah ataupun rojak daging. Ini rojak daging ni lah, daging tetes ya. Bila dia masih panas lagi, kita letakkan dalam balang dan sedia untuk balang. Sebenarnya satu periuk ni muat lebih kurang dalam 8 hingga 10. 8 hingga 10 balang saiz 450 ml. Tapi saya buat dalam 5 balang aja, campur dengan balang kecil. Yang bakinya saya makan terus malam ni. Yang untuk dibalangkan, saya masukkan ke dalam balang macam ni. Dan apabila siap masuk nanti, sebab dia kategori makanan berasid dia, kita banyak guna cuka. Jadi kita boleh panaskan dengan cara water bath biasa, ataupun kukus, ataupun boleh juga kita balangkan menggunakan periuk tekanan. Jadi kita isi ke dalam balang ni seperti makanan berasid yang lain, iaitu sampai tahap bahu, iaitu lebih kurang 1 inci kosong di bahagian leher tu 1 inci kita kosongkan. Jadi isi kuah dengan daging sehingga tahap bahu balang itu. Maknanya 1 inci di atas tu dibiarkan kosong. Ini kalau orang ada dekat ni, kita boleh bau semerbak, bau cuka dan bau manis. Okay. Jadi apabila selesai ni, kita boleh tutup dan membalang.